Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama sekali cikgu akan perkenalkan. Nama cikgu Nurul Amirah. Kamu boleh panggil cikgu Amirah. Jadi cikgu akan menggantikan Ustazah Atikah kamu untuk 3 bulan. Baiklah, jadi cikgu akan mengajar kamu subjek pendidikan teras Islam bagi tahun 3 Ibnu Sina. Untuk hari ini kita akan pergi kepada bahagian Tauhid dahulu. Kita pergi kepada pelajaran satu iaitu mukjizat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang berlaku hanya pada Nabi dan Rasul. Tidak akan berlaku pada manusia biasa. Makhluk tak akan berlaku. Hanya pada Nabi dan Rasul. Jadi apa contoh-contoh dia? Antaranya Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat kubra, mukjizat yang besar. Kemudian bulan yang dibelah dua, yang terbelah dua, itu pun salah satu mukjizat. Bahagian mukjizat ini dia terbahagi kepada dua, iaitu hissi dan maknawi. Jadi kalau hissi ni perkara yang dapat dilihat dengan mata. Contohnya ketika zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi baginda tidak hangus. Kalau macam kita sebagai manusia, kita terbakar, kita dibakar dalam api yang besar tu, semestinya akan hangus. Tetapi mukjizat Nabi Ibrahim, ketika itu baginda dibakar tetapi tidak hangus. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua adalah maknawi. Maknawi adalah perkara yang dibaca dan difahami dengan akal. Contohnya Al-Quran. Al-Quran kita mesti baca dan faham. Kita tak boleh baca menonon je macam tu. Maksudnya kamu baca saja-saja. Bukan kamu fahami benda tu. Kita mesti baca dengan faham. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelajaran yang kedua iaitu perbezaan di antara mukjizat dengan karamah, sihir, ma'unah, irhas, ihanah dan istidraj. Jadi dekat buku teks kamu boleh tengok di muka surat 5. Okey, kita tengok 7 perkara yang kita kena bezakan di sini. Yang pertama, mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat Ustazah dah bagi tahu di pelajaran yang pertama. Okey, ia hanyalah terjadi pada Nabi dan Rasul. Okey, tidak ada pada manusia biasa seperti kita. Seterusnya kita tengok karamah. Okey, karamah artinya kemuliaan. Okey, kalau di buku teks ia tulis perkara luar biasa kurniaan Allah kepada orang soleh. Orang soleh ni maksudnya wali Allah. Sebagai tanda kebaikan. Kurniaan yang paling besar ialah berkaitan dengan pengetahuan mengenai Allah. Jadi di antara orang-orang yang terpilih lah. Okey. Yang ketiga kita tengok ma'unah. Ma'unah ini adalah perkara luar biasa yang diberi oleh Allah kepada orang biasa untuk membantu mereka. Jadi ma'unah ini dia ada dari segi zahir dan batin untuk orang-orang mukmin. Apabila ditimpa sesuatu musibah atau sesuatu perkara itulah ke atas orang-orang mukmin, jadi mereka terus berlipat kali gandakan keimanan dan pergantungan dia kepada Allah. Macam mana cara dia? Melalui solat-solat sunat, berpuasa sunat, berwirid. Okey, itu antara contohnya. Yang keempat adalah sihir. Sihir ini adalah perkara luar biasa yang dipelajari oleh orang awam dengan tujuan jahat. Jadi orang yang belajar sihir ni tujuan dia untuk buat jahat je. Sihir ni adalah kita minta pertolongan dengan jin dan syaitan. Sedangkan kita sebagai manusia, orang Islam, kita mesti minta pertolongan dengan Allah. Jadi orang-orang yang belajar sihir ni, dia akan menjadikan seseorang itu syirik. Syirik itu dosa besar. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tak boleh menduakan Allah. Kita tak boleh berpegang dengan
amalan-amalan yang syirik. Okey, jadi dia akan jatuh dosa besar. Yang kelima adalah irhas. Irhas adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi dan Rasul sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadi irhas ni adalah sebagai persediaan kepada Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam yang boleh bercakap ketika baginda masih dalam buaian. Contoh yang kedua, kita tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dada baginda dibelah semasa kecil dibelah oleh malaikat Jibril. Itu semua sebelum menjadi Rasul, persediaan sebelum menjadi Rasul. Seterusnya yang keenam adalah ihanah. Ihanah adalah perkara luar biasa yang berlaku pada orang awam sebagai tipu daya dan yang tidak diterima akal. Jadi ihanah ni contohnya seseorang tu dia ada keistimewaan lah. Okay, dia ada keistimewaan, kononnya dia mengaku dia tu Nabi. Tetapi apa yang dia kehendaki akan menjadi berlawanan. Okay, Ustazah bagi contoh. Contohnya Musailamatul Kazzab. Ini zaman dulu. Musailamatul Kazzab, dia mengaku dia ni Nabi. Okay, jadi, dia telah meludah ke dalam satu telaga. Dulu banyak telaga. Kalau kita sekarang ni susah nak cari telaga. Jadi, Musailamatul Kazzab ni, dia meludah ke dalam sebuah telaga. Dan dalam telaga tu berisi air masin. Jadi, dia ludah ke dalam tu dengan tujuan dia untuk menjadikan air itu tawar. Tetapi sebaliknya yang berlaku, air itu menjadi lebih masin. Jadi Allah tunjuk Allah punya kuasa dekat situ. Okay, orang yang mengaku dia ni Nabi, mengaku dia ni istimewa macam ni macam tu, tetapi apabila dia buat benda tu jadi sebaliknya. Dan yang terakhir adalah istidraj. Apa itu istidraj? Ia adalah perkara luar biasa yang berlaku pada orang yang fasik kerana mereka lupakan diri sendiri sebagai makhluk Allah seperti Fir'aun dan Namrud. Jadi istidraj ni adalah keistimewaan. Keistimewaan pada orang tu. Tetapi sebenarnya dia memberi keburukan pada diri. Contohnya, contoh Ustazah bagi. Okey, ada orang A ni, dia kaya. Dia banyak sangat duit. Dia mewah. Ada harta itu, kereta banyak, ada rumah besar. Okey, tetapi dia tidak solat. Okey. Dia still dapat kebahagiaan, kemewahan itu. Tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Tetapi Allah masih memberi kemewahan pada dia. Itulah istidraj. Okay, kita nampak dia bahagia tetapi sebenarnya ia membinasakan diri dia sendiri. Sebab apa? Jadi bila berlaku benda tu, dia akan jadi lupa diri, dia akan jadi sombong, bongkak. Okay, dia akan cakap, aku tak solat pun aku still kaya. Aku tak solat pun aku banyak harta. Itu orang yang istidraj. Baiklah, itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Okey, semoga apa yang Ustazah sampaikan akan dapat membantu dan memberi manfaat kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.